Assalamualaikum semua, apa khabar? Ya, setelah sekian lama kembali lagi dan dalam video ini saya akan menceritakan ke mana saya lama menyepi dan kenapa kita ada di McLaren. Okey, sahaja hari ini kita akan dapat memandu uji kereta ini. Tapi sebelum tu kita masuk dulu, cerita sedikit sebanyak kenapa saya lama menyepi. Lihat ungkapan ini. Pencapaian adalah segala-galanya, bukan semata-mata berapa lama anda berkecimpung atau berusaha dalam sesuatu bidang. Jadi sejak pandemik 2020, saya pun meneliti balik. Dah lama saya dalam bidang ni. Saya telah pun menjadi wartawan permotoran sejak tahun 2001. Ya, sebab ada senior di college waktu tu menumbuhkan majalah Hypertune dan saya menjadi features editor yang pertama Hypertune waktu itu. Dan sejak pada itu terus menerus dalam industri permotoran, bukan sahaja sebagai wartawan tapi di balik tabir industri juga dalam motorsports, dalam ujian dan pembangunan di balik tabir untuk pengeluar-pengeluar kereta di Malaysia dan juga antarabangsa, termasuk jenama-jenama tersohor di Eropah. Jadi sepanjang pandemik, perubahan iklim menjadi salah satu topik yang hangat. Bila MCO atau PKP, semua orang satu dunia duduk rumah, nampak kadar pencemaran turun dengan mendadak. Dan oleh kerana itu, kerajaan-kerajaan satu dunia pun telah meningkatkan lagi azam untuk membuatkan peralihan kepada tenaga lestari atau boleh diperbarui. Jadi saya pun fikir, apa saya boleh sumbangkan kepada peralihan tenaga lestari. Saya telah pun mengasaskan sebuah syarikat pemaju atau pembangun aset-aset tenaga lestari, iaitu solar, bateri, sistem penyimpanan tenaga bateri lithium ion, serta juga pengecas elektrik untuk kenderaan elektrik. Seronok kan ada di McLaren ni. Selalunya nak datang sini kena ada juta-juta lah dalam bank kan, barulah boleh nak memandu uji ataupun dapat perhatian lah daripada juru-juru di sini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita cari kunci. Kita pergi ronda-ronda sikit dalam kereta ini, Artura ya. Baiklah, mari kita menyelami jiwa McLaren Artura ini. Jiwa itu adalah kata kunci sebab kereta-kereta jenama kayangan seperti ini sama juga macam jenama mewah, barang kemas dan fashion, Chanel, Prada, Gucci, Hermes dan sebagainya. Mana ada produk-produk antara jenama ini yang boleh kata tak bagus, semuanya bagus. Tapi pendekatan falsafah yang diambil oleh jurutera yang membina membangun produk-produk ini adalah yang membezakan antara satu jenama dan jenama yang lain. Jadi McLaren ini kena ingat, agak baru generasi ketiga McLaren otomotif yang kita kenali sekarang. Tahap supercar ni kalau tak masuk cukai, harga di Malaysia sekitar 1 juta, 1 juta lebih sikit lah. Okey. Lepas tu ada pula tahap hypercar, iaitu 2 ke 3 juta dan ke atas, tahap hypercar. Jadi prestasi pun ada bertingkat jugalah, daripada sports car yang bawah 1 juta, supercar 1 juta lebih dan hypercar yang melangkaui 2 juta dan lebih. Jadi kereta ini ada ciri-ciri hypercar yang kita nampak dalam chassisnya. Ia ada carbon fiber tub monocoque chassis di tengah ni yang tak dapat ditawarkan oleh pesaing-pesaing terdekatnya seperti Porsche. Kalau nak ikutkan Porsche 911 Turbo S lagi mahal daripada kereta ni. Jadi McLaren ni adalah had juga kemampuan mereka sebagai syarikat baru. Jadi dengan generasi yang lampau pertama dan kedua, ada kekurangan yang sikit sebanyak memberi kesan kepada pilihan pembeli, seperti mutu pemasangannya, dia punya kerenggangan ataupun jarak antara panel, yang itu macam Tesla pun menghadapi situasi yang sama sebagai syarikat yang baru kan. Akan tetapi mutu kejuruteraan dari segi pengalaman pemanduan tu tak pernah disangkal. Yang tu McLaren daripada awal, pada MP412C pun dah mengeluarkan produk yang luar biasa dari sudut tu. Dengan yang ini, mutu perkakasan dan bahan-bahan yang digunakan di dalaman dan di luar, yang itu semua dah di tingkat taraf. Yang ni kita nampak tombol-tombol kat sini besi ni. Dia punya pedal shifter ni pun besi.
berat dan pergerakan, had toleransi antara pergerakan salah satu komponen dan lain tu semua padan. Jadi kita dapat rasa yang tim yang sama, pasukan yang sama yang meneliti semua bahagian kereta ini. Tak ada miscommunication antara mereka. Yang itu yang kita tak dapat dalam kereta-kereta mewah yang termasyhur sekalipun. Ada juga unsur tu yang terlepas lah. Baiklah, kita gerak terus. Ya. Sekarang ni kita pakai electric only mode. Ya, bersama saya Jonathan daripada McLaren Kuala Lumpur. Electric only boleh jalan berapa jauh, Jonathan? 31 km, sekitar 30 lah. Cukup memuaskan sebab ya, kita tak naklah kejutkan semua jiran-jiran kan. Dan bila kita lalu kawasan senyap, kawasan sekolah ke apa ke, tak naklah kecoh-kecoh tak. Akan tetapi dalam konteks McLaren ini, sistem hybrid dengan motor elektrik sekitar 90 kuasa kuda, sebenarnya lebih untuk meningkatkan prestasi pemanduan. Jadi bagaimana yang membantu semasa pertukaran gear. Ingat, ini adalah V6 3 liter kuasa turbo, sekitar 580 kuasa kuda, dan selebihnya 90 lebih kuasa kuda dijanakan oleh motor elektrik. Dan semasa pertukaran gear ataupun di RPM yang rendah, motor elektrik akan bantu memacu kereta ini. Oleh itu kita akan rasa prestasi yang tak putus, yang tak ada lag daripada turbo itu. Jadi macam sekarang kita 100% electricity, boleh dengar bunyi motor aje. Kuat juga. Boleh nampak kamera bergerak kan. Kuat juga. Sebab walaupun 90 kuasa kuda, tapi serta-merta. Dan bila kita tukar mode dengan tombol-tombol atas sini, kita masuk ke mode comfort dulu lah ya. Jadi kat sini dia akan gabungkan. Nampak enjin masih tak hidup lagi. Okey, clear. Enjin dah hidup ke? Bila enjin nak hidup? Dengar tak? Enjin dia hidup. Boom boom. Barulah supercar kan. Tapi macam saya cakap kan, motor itu digunakan untuk memberikan prestasi yang tak putus. Daripada pertukaran gear, dia tak ada tersengguk-sengguk, dan pada RPM yang rendah dia terus angkat dan pergi saja. Dan bagaimana kedua-dua sistem penyenaan ini berfungsi dan bekerjasama, penghalusannya sangat rapi sehingga kan kita susah nak rasa bila yang mana dia langgar lampu merah lah. Jahatnya dia ni langgar lampu merah. Tak hormat supercar betul. Sekarang kita pada comfort mode, mari kita tukar sport mode. Track mode tak payahlah kan. Tak payah dulu. Kita pergi sport mode untuk transmisi dan enjin, dan sport mode juga untuk suspension. Ya, semua boleh laras ya. Suspension boleh laras, enjin, transmisi boleh laras. Kejutan sikit. Dahsyat Jonathan ni, pandai pegang kamera. Boleh lah. Okey, lepas ni saya akan ulaskan dengan secara terperinci tentang ciri-ciri pemanduan kereta ni. Tapi dengar. Sangat lancar. Pertukaran gear dia, pemberian kuasa dia, penyelarasan antara semua komponen-komponen penjenaan dia sangat-sangat lancar. Kita dapati yang kejuruteraan yang telah direka, dicipta dan dibangunkan untuk kenderaan ini sangat rapi je. Itu antara satu keistimewaan kereta ini. Jadi dalam banyak-banyak McLaren sebelum ini, kereta ni secara pandang pertama macam tak wow sangat. Ini adalah generasi terkini dengan chassis serba baru, enjin, transmisi semua serba baru,
dan juga design dia punya seni reka dia pun menggunakan pendekatan yang serba baru. Ini adalah generasi terkini McLaren, dan dengan kereta pertama generasi ini dia nampak macam tak semegah McLaren sebelumnya. Saja nak tunjuk, jangan disangka semua supercar susah nak pandu. Nampak tak penglihatan keluar? McLaren ni dia agak pantang dan teliti tentang penglihatan keluar dan kemudahan penggunaan. Jadi nampak tu ada panel-panel macam tu sebenarnya sangat berguna untuk kita lebih peka kepada trafik sekeliling. Dan kawasan sini pintunya dan papan pemuka sangat rendah, serta kita nampak tu kita boleh nampak fender di hadapan tu untuk memudahkan kita meletakkan kereta di atas jalan, menempatkan kereta. Jadi kemudahan juga dari segi steering ni sangat mudah untuk digunakan. Maknanya kita dapat rasa di mana tayar tu berada. Tahu tak, setengah kereta ni bila kita pusing steering macam ni, kita macam tak berapa pasti tayar dia sebenarnya kat mana. Tapi kereta ni memberikan maklum balas yang begitu sedap, dan rasa semula jadi organik yang kita dapat perolehi daripada kawalan-kawalan. Jadi kemudahan termasuk juga nampak ni kamera sekeliling. Dan bila kita masuk reverse, nampak tu tempat duduk pemandu pun McLaren sangat-sangat pantang. Sebab tu yang McLaren F1 dulu kan, dia letak pemandu kat tengah. Okey, yang dicipta oleh Gordon Murray tu kan. Jadi macam sekarang ni, kedudukan saya betul-betul cantik, kaki saya lurus. Ada setengah kereta kan sebabkan tayar kat situ kaki terpesong sikit. Ini tak ada. Saya punya pedal minyak betul-betul lurus dengan kaki kanan, dan pedal brake ditempatkan supaya saya boleh guna sama ada kaki kanan atau kiri. Mana-mana kaki pun saya boleh pakai. Saya ni jenis suka pakai kaki kiri. Jadi memang senang, nampak tak? Saya duduk macam ni, pedal brake dan minyak tepat-tepat saja. Yang ini pun ada setengah kereta dia tersasar sikit tau. Ini betul-betul kat tengah. Dan nampak ni, nak gerakkan steering ni atas bawah ke depan ke belakang ni, digerak sekali dengan papan pemuka. Nampak? Jadi tak adalah masalah penglihatan paparan utama ni dihalang oleh rim steering ni. Benda-benda macam ni yang banyak syarikat kereta, jangan setakat syarikat kereta supercar, syarikat kereta harian yang praktikal pun ada juga perkara-perkara sebegini yang tak diperincikan dengan baik. Pandang pertama, aturan ni taklah begitu megah, tak begitu wow. Tapi bila kita memandu keseluruhan pada semua jenis pemanduan, pemanduan harian ataupun betul-betul nak jalan jauh untuk menjelajah, ataupun nak pergi ke Lita, jalan berkeliku untuk betul-betul memandu, gabungan keseluruhan pengalaman tu, bila kita bawa kereta lain, okey, ada mungkin setengah benda dia lagi bagus, tapi keseluruhannya kita akan rindu kereta ni. Susah nak jelaskan. Jadi sebab tu saya dapati bahawa maklum balas daripada masyarakat komuniti supercar ni tak boleh nak kaitkan apa keistimewaan kereta ni. Tapi setelah saya memandu kereta ni buat kali pertama dan cukup jarak saya pandu, saya dapat syorkan dan jaminkan ini adalah sebuah kereta yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Akan tetapi keistimewaan itu kita perlu betul-betul menyelami dengan mendalam untuk kita hargai. Dan kita hanya akan kenangkan ciri-ciri kereta ini bila dia tak ada, bila kita bawa kereta lain. Jadi saya tak sabar untuk meneruskan lagi perjuangan roda pusing sehaluan dengan landasan perniagaan baru saya. Dan sehingga video akan datang, hanya kereta hybrid dan elektrik sahaja, 4 roda dan 2 roda. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.